Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuh arifin wansur alaina wa rahmatuka wa zakkina ma sanajal dalim ya fatah ya alim iftah alaina fasan qariba. Allahumma faqihna fid din wa 'allim ta'lim rahmatika ya arhamar alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alim wa ta'lim wa tadhakkur wa nafi intifa' wa fil istifada wa lahisa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ta'ala al-khair itti wajhahu mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Muka surat 44, huraian sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala berserta dengan dalil akli. Dalil akli, dalil akal. Akli itu akal, teori. Pertama, wujud. Antara salah satu sifat nafsiyah itu, sifat nafsiyah itu satu je, wujud. Artinya ada Allah Ta'ala. Mustahil tiada. Mustahil tiada Allah Ta'ala. Dia punya adam. Wujud namanya adam. Bermaksud ada zatnya, zat Allah. Ada segala sifat-sifatnya dan segala asma'nya, nama-namanya. Ya Allah, yang kita tahu nama-nama Allah tu 99. Al-Asmaul Husna. Itu yang kita tahu. Banyak lagi yang kita tak tahu. Justru itu wajib kita beriman bahawa Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat kesempurnaan. Maha suci Allah itu dapat sifat kekurangan. Wajib kita beriktikad Allah itu mempunyai segala sifat kesempurnaan. Maha suci Allah dapat sifat kekurangan. Timbul pula soalan, justru itu kenapa belajar sifat 20 kalau dah tahu sifat Allah itu banyak? Maka ulama pun menjawab di sini, ulama Ahlussunnah wal Jamaah pun menjawab di sini, dia adalah asas pegangan orang-orang awam. Kalau mengetahui 20 ini sudah memadai untuk memahami segala-galanya daripada sifat Allah Ta'ala. Pertama. Yang keduanya, secara psikologinya, sebut saja 20 ni, orang awam tu kira, boleh lah tu, insyaAllah khatam lah tu, boleh lah belajar 20. Tapi kalau kita kata pengajian sifat 2000, dengan 2000 dah, tak apa Ustaz, lain kali lah belajar lain lah. Jadi 20 itu kalau diteliti dengan penghuraian dan dalil yang dipahami, maka memadai. Memadai. Jadi yang wajib tahu tu, yang wajib diketahui. Tetapi secara amnya wajib kita mengetahui Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kesempurnaan, Maha suci Allah bersifat kekurangan. Jadi bermaksud sebab ada sini, adanya zat, adanya sifat, adanya asma' nama-nama Allah. Kalau dah sebut nama Allah itu, Allah itu bernama, bermakna dia mempunyai karakter atau perbuatan yang mengikut nama ni itu. Allah namanya Sabur, maka Allah itu yang maha penyabar dan dia memiliki sifat penyabarnya itu. Rahman, Rahim, pemurah, pengasih, penyayang. Maka Allah Ta'ala itu mempunyai sifat seperti itu juga, pengasih, penyayang. Walaupun hamba dalam kemaksiatan tidak bertaubat, masih lagi disayangi, masih dirahmati, masih lagi dapat makan minum, sihat tubuh badan. Tertib dalil akli, dalil akal ini bagi kewujudan Allah Ta'ala adalah seperti berikut. Perhatikan baik-baik. A. Dalil wajib ada pencipta bagi alam. Sekalian alam yang kita lihat ini adalah baharu. Apa itu baharu? Kejadian yang wujud selepas daripada ketiadaan. Kalau sebut mungkin, sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Sebut saja baharu, sesuatu yang wujud selepas ketiadaan.
Bermakna dalam kata lain, wujudnya itu adanya permulaan. Asalnya tiada. Tiap-tiap yang baharu mesti ada baginya yang mengadakan, yang menciptakannya. Maka sekalian alam ini mestilah mempunyai pencipta. Maka sekalian alam ini mesti mempunyai pencipta. Itu dalil akal. Tak mungkin sesuatu tu ada dengan sendirinya, tak mungkin. Mesti ada yang menciptakannya. Kita ini hasil daripada hubungan ibu bapa. Ibu bapa kita hasil daripada hubungan moyang kita dan seterusnya. Meja ini mesti ada yang kilang yang mengeluarkannya. Mesti pula ada yang memberi idea, ada kemahiran, ilmu untuk mencipta meja ini. Mesti ada dalil, mesti ada pencipta. Tiap-tiap yang baharu mesti ada baginda yang mengadakan, yang penciptanya. Maka sekalian alam ini mesti mempunyai pencipta. B. Dalil alam ini baharu. Apakah dalil alam ini baharu? Sekalian alam ini berubah-ubah. Itu ciri-ciri dia. Kalau berubah daripada anak kecil, dewasa, rambut putih, rambut hitam bertukar putih, mata cerah, mula kelabu, badan kuat, mula lemah, akan berubah tu. Itu dalil sesuatu tu baharu. Pokok membesar, kemudian tumbang, gunung, bukit ditarah, hancur, hujan turun, melunsurlah tanah runtuh, berubah kan. Alam ini juga sudah dikhabarkan pada kita bahawa dia akan hancur, akan berlakunya kiamat, kehancuran. Maka itu baharu tu. Ada sifat itu boleh berubah, dia tak kekal, maka itulah dipanggil baharu. Yang ini berubah daripada ada kepada tiada, tiada kepada ada, susah kepada senang dan sebagainya. Tiap-tiap yang berubah itu menunjukkan baharu. Maka hasilnya alam ini adalah baharu, yang kejadian yang wujud selepas tiada. Ingat tu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya baharu ni berubah-ubah. Dia bergerak-gerak. Bergerak, berubah. Itu dia. Setenang-tenang ikan, setenang-tenang air, mesti dia akan bergerak. Itu baharu tu. Apa saja yang bergerak tu baharu. Kalaulah katakan kotak, ada atas meja ni, air botol lain ni, adakah kalau kita gerak, itu baharu. Duduk diam ni, tak gerak-gerak, cuba kita gerakkan, ambil gerakkan, boleh bergerak pun. Ya, apa yang benda yang bergerak itu baharu. B. Dalil alam ini baharu. Selesai tu. C. Dalil tiap-tiap yang baharu mesti ada baginya pencipta. Sebut saja baharu yang wujudnya itu dimulai dengan ketiadaan, maka itu baharu. Maka dalilnya setiap-tiap baharu itu mesti ada penciptanya. Apa dia? Jikalau didapati ada tiap-tiap yang baharu dengan tanpa ada pencipta, mencari membawa kepada terberat sesuatu daripada dua perkara bersamaan, ada dan tiada, pertimbangan akal. Akal nak menghakimi dia, nak mengadilinya, tanpa ada yang memberatkannya. Padahal demikian itu mustahil, yang tidak susah nak dipikir-pikirkan. Maka tetaplah dengan sebab kemustahilan ada sesuatu yang terberat tanpa ada yang memberatkannya itu. Bahawa wujud tiap-tiap yang baharu dengan tanpa pencipta adalah mustahil. Maka hasilnya mesti ada yang bagi tiap-tiap yang baharu itu pencipta yang menciptakannya. Lanjutan daripada itu, pencipta mesti ada. Kerana yang tidak ada itu tidak boleh mengadakan, yang ini menciptakan apa-apa sesuatu pun. Jadi kita kata Allah tu wujud, Tuhan tu wujud. Dalilnya apa? Ni wujud ni diri kita. Takkan mungkin diri kita ni wujud, alam ini wujud, dunia apa, langit bumi ini wujud tanpa ada pencipta. Secara akal logik pun kata mesti ada yang menciptakannya. Kita masuk rumah, kita tinggalkan rumah kita, cushion rumah kita, perabot rumah kita ni tersusun rapi.
Tetapi bila kita masuk saja rumah kita, setelah kita balik kampung 2-3 hari, tengok berubah pula. Tak kena berubah dengan sendiri. Mesti ada yang mengubahkannya. Tak kira jin-jin lah kan. Kita duduk rumah bawah. Dan kat atas ni rumah kosong. Tapi setiap malam rumah. Kerang. Itu bunyi guli tu. Guli ketak. Takkan tak ada penghuni itu. Adalah penghuni itu. Rumah kosong Ustaz. Yelah. Alam dia. Alam kita tak nampak. Alam syahadah ni. Alam ghaib sana. Ada je benda-benda tu. Bergerak sana, bergerak sini. Kadang benda tak ada pun bergerak juga. Hari-hari kemas rumah. Tolak cushion sana, tolak sana. Padahal tak ada orang pun atas tu. Siapa pula tu? Mesti ada tuan ni tu. Duk temankan ayah kita di ICU. Kita duduk tidur luar lah, tepi-tepi koridor je. Troli bergerak kat hospital tu. Takkan bergerak sendiri kot. Malam-malam pukul 2, pukul 3. Mesti ada yang menggerakkan. Inilah pada hakikat sebenarnya tu, semua makhluk tu ciptaan Allah. Yang perlu kita takutkan pencipta tu bukan yang dicipta. Yang diciptakan itu semuanya makhluk yang lemah. Syaitan, makhluk yang lemah. Jin, makhluk yang lemah. Dajjal, makhluk yang lemah. Yahudi, Nasara, makhluk yang lemah. Kita makhluk yang lemah. Maka tidak ada kuasa apa-apa pun. Ya, kalau kita faham sebegitu, dari apa perlu ada setakut sesama manusia, sesama hamba, sesama makhluk, sedangkan semuanya lemah. Syaitan pun dalam Quran menyebutkan, ya Allah, izinkan aku menyesatkan anak Adam. Minta izin tu. Sebab apa? Sebab dia tahu dia lemah. Maka Allah pun memberitahu pada syaitan, engkau tidak akan dapat menyesatkan hamba-hambaku yang mana aku kehendaki. Kalau aku kehendaki dia sesat. Kalau tidak. Goda macam mana pun aku tak akan izinkan. Jadi kita sebagai hamba yang lemah ini minta tolong dengan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta lindung dengan Allah Ta'ala. Cuma kita dah belajar tauhid ni, perlu kita pertajamkan kepahaman kita bahawa doa itu bukan nak menyuruh Allah ikut cakap kita. Itu ud'u nastajib lakum, mintalah padaku nescaya aku akan perkenankan. Kita berdoa kerana menjunjung perintah. Bukan nak Allah ikut cakap kita. Tidak. Hanya menjunjung perintah dia, sunnahnya Nabi. Lepas solat doa, bangun malam doa, masuk tandas doa, tengah makan, nak makan doa, buka puasa doa. Jadi menunjung syariat sahaja. Bukan untuk mengubah kedudukan kita. Kita ini semuanya sudah ditakdirkan Allah. Sudah berada dalam sistem takdir. Kita hanya melalui sistem tersebut. Kalau dalam takdir itu adanya susah, kita pun susah lah. Kemudian dah susah tu meredai kesusahan itu, ujian itu. Itu pun dalam kita meredai ujian Allah Ta'ala, redha itu pun Allah yang beri. Kita berzikir, ingat Allah. Yang kita boleh ingat itu pun Allah yang ingatkan. Supaya apa? Supaya kita membuang rasa wujud diri kita. Supaya kita menghapuskan, mematikan. Patutlah orang tua dulu kata, matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan. Matikan nafsu. Matikan aku. Hakikatnya tiada kita ni. Sebab kita ni adalah kewujudan sesaat. Kita ini wujudnya sesaat sahaja. Sesaat yang telah berlalu sudah tiada.
Sesaat yang dinantikan belum tentu ada. Ada hilang. Ada hilang. Sesaat je. Tak. Lemah kita ni. Kalau sesaat itu pun tak dapat kita nak jaga, macam mana boleh mengaku mendakwa diri di banyak amal? Mengekalkan istiqamah dalam amalan? Tidak. Yang kita nampak istiqamah dalam beramal itu adalah sebuah penceritaan tentang keagungan Allah, kehebatan Allah, bukan pada kita. Benarlah seorang itu wali Allah apabila kita memandang ke arahnya, mengingatkan kita kepada Allah. Itu hakikat wali Allah. Tetapi kalau kita memandang seorang itu yang dipanggil wali Allah, yang disebut-sebut wali Allah, tetapi kita tersangkut pandangan kita itu kepada karamah yang Allah beri kepada wali Allah itu, akhirnya kita fokus pada wali itulah jasadnya itu. Itulah hijab nama dia. Dalam hadis pun menyebutkan kekasih Allah itu apabila dipandang wajahnya, mengingatkan kita kepada Allah. Apabila kita melihat saja perbuatannya, akhlaknya, budi bicaranya, amalnya, mengingatkan kita kampung akhirat. Apabila dia berkata-kata, ilmu kita bertambah. Itu ciri wali Allah. Hati kita dialihkan kepada Allah. Itu hakikatnya wali Allah lah. Tetapi kalau kita melihat mengagungkan empunya jasad, empunya diri, maka tidak sampai kepada Allah, maka belumlah sebenar-benarnya yang kita kata wali itu. Jadi kalau didapati ada tiap-tiap yang baharu dengan tanpa ada pencipta, yang saya membawa kepada terberat sesuatu. Daripada dua perkara yang bersamaan ada dan membawa kepada terberat sesuatu, daripada dua perkara bersamaan ada dan tiada pada timbangan akal, tanpa ada yang memberatkan. Padahal demikian itu mustahil dan tidak susah dipikir-pikir. Maka tetaplah dengan sebab kemustahilan ada sesuatu yang terberat tanpa ada yang memberatkannya itu. Bahawa wujud tiap-tiap yang baharu dengan tanpa pencipta adalah mustahil. Maka hasilnya mesti ada bagi tiap-tiap yang baharu itu pencipta menciptakannya. Lanjutan daripada itu, pencipta mestilah ada kerana yang tidak ada itu tidak boleh mengadakan, yakni menciptakan apa-apa sesuatu. Rumusan tertib dalil akli tersebut adalah wajib ada pencipta yang mengadakan, menciptakan alam ini dan mustahil ketiadaannya. Inilah yang kita maksud di perbahasan ini. Syariat telah menamakan pencipta itu dengan nama yang maha agung, yakni Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Nama pencipta itu siapa? Kita sebut Allah. Di sinilah kita kata, kalau orang kafir nak menggunakan kalimah Allah, silakan. Tetapi takkan hanya sekadar guna nama tapi tak kenal punya nama. Nak nama, nak guna nama Allah dalam kehidupan dia, ataupun saja sebut Allah Ta'ala tahulah kita buat apa saja, ya kan? Betul-betul. Tak ada masalah. Tetapi memenangkan musuh Islam tu ada saja agenda dia, maka kita sebagai orang Islam yang ada kuasa dalam sebuah negara itu, kita pertahankanlah. Kerana ada unsur-unsur agenda untuk menghancurkan Islam, menghancurkan anak-anak muda kita. Jadi kita kena kuatkanlah dalam dakwah kita dan peringatan anak isteri kita, jiran tetangga, masyarakat ini. Kalau nak guna nama Allah, silakan. Tapi takkan kamu guna nama Allah itu tanpa kamu mengenal punya nama, apa maknanya? Yalah, itu pun kita tahulah itu Tuhan Allah pencipta ini dunia. Okey. Sekarang aku nak cerita pada engkau. Pertama, wujud. Kedua, kidam, bakok, cerita habislah. Allah tu kuasa, Allah tu berkehendak dan sebagainya. Tidak boleh sekutukan. Allah tu sifatnya wahdaniyah, tunggal. Tidak boleh sekutukan. Belajar dan dalam, teliti, akhirnya insya-Allah mudah-mudahan lebih petunjuk untuk masuk Islam. Kalau benar dia dah kenal kalimah Allah, dia tahu yang dikatakan Allah tu siapa, maka pasti apabila mencari kebenaran akan jumpalah kebenaran. Takkan mungkin dia menyembah tokong selama ini, berhala selama ini, itu panggil Tuhan.
Sedangkan berhala itu dia sendiri yang buat, manusia sendiri yang buat. Manusia sendiri yang angkat dia letak kat sesuatu tempat. Patung tu tak boleh nak gerak sendiri tu. Secara akalnya begitulah. Sampaikan ada penganut agama itu menghancurkan Tuhan mereka sendiri kan. Live tu buat video lagi. Masuk YouTube lagi. Mereka sendiri yang menghancurkan ketahu-ketahu sesama mereka dalam gereja. Bila dia ketuknya berhala yang mereka sembah selama ni, tak ada pun memberi mudarat pada mereka. Jadi mereka terfikirlah balik. Rumusan tertib dalil akli. Selesai bab tu, bab wujud tu. Kita masuk bab kidam pula. Wujud ni dalam kategori apa? Dalam kategori nafsiyah. Satu je. Kidam ini dalam kategorinya dalam kelompok sifat salbiyah. Kidam artinya sedia kala Allah Ta'ala. Arti sedia kala sesuatu itu ada dengan tiada permulaan. Ada tanpa permulaan. Selain daripada Allah itu, selain daripada Tuhan yang kita sembah ini, ada dengan adanya permulaan. Itu perbezaan dia. Maksud sedia kala Allah Ta'ala ialah ada zat Allah Ta'ala tanpa ada permulaan. Keduanya ada segala sifat Allah Ta'ala tanpa ada permulaan. Maka kita simpulkan sebut saja Allah, tiada permulaan pada zat dan juga sifat-sifat dia. Jadi apabila kita berzikir Allah, 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 kita sebut tu dengan penghayatan, menjiwai bahawa Allah itu yang kita sebut itu zat, yang ini diri dan sifat kesempurnaan yang tidak ada permulaan. Kalau kita sebut subhanallah, 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 maha suci Allah. Maha suci Allah ada permulaan. Barulah penghayatan tu menyusuk dalam diri kita. Dalam bab zikir ini ada 4 peringkat orang berzikir. Pertama, menyebut nama Allah, zikir Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah, tetapi hati lalai. Namun itu lebih baik daripada membawang, memfitnah. Dipanggil ibadat lisan, ibadat badan, lisan bergerak, walaupun lalai. Kan bila disebut Allah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, bebas daripada mengatur orang, mengumpat. Jadi bergerak tu dapat pahala tu, walaupun hatinya lupa Allah. Yang keduanya, lidah menyebut, hati pun ingat. Kalau sebutnya 100, ingatnya 25. Okeylah tu. Lebih baik daripada lupa terus. Baik. 100 yang disebut nama Allah itu dapat pahala. Sebab ibadat lidah bergerak. 25 itulah cahaya hati. Jadi kalau orang kata kita kena cucikan hati kita, jernihkan hati kita dengan berzikir, itu secara umum dia begitu. Tapi yang jernihkan hati itu apabila diingat. Sebut tanpa ingat, dapat pahala. Tapi ketika mana dia ingat, sebut dapat pahala. Ingat itulah cahayanya tauhid, cahayanya zikir itu. Itu yang menyucikan itu. Golongan ketiga, lidah menyebut, hati pun menyangkut. Sebut Allah 100 kali, hati pun ingat 100 kali. Itu baru sejiwa tu, bersenyawa. Sebut dengan ingat. Itu Masya Allah. Sebut dapat pahala, ingat itulah yang menyucikan hati kita. Jadi kalau kita kata zikir tu ingat Allah, maksudnya apa? Lidah sebut, hati ingat. Tapi kalau lidah sebut, hati tak ingat, pahalanya dapat, tapi penyucian tak dapat. Sebab itu kena fokus. Fokus. Tuan-tuan, antara cara lah, cara nak fokus tu, bolehlah ambil satu tip ataupun petua untuk kita fokus pada Allah Ta'ala tu.
Latih pandang kalimah Allah. Pandang kalimah Allah, tengok kalimah Allah. Kita kalau tengok kalimah Allah, ingat siapa? Ingat Allah lah. Tujuan itu nak latih hati ingat Allah. Tengok dulu kalimah Allah tu. Kalau boleh, dia punya objek ni beginilah. Janganlah banyak bunga-bunga pula. Nanti ingat bunga pula. Warna-warna pun ingat warna pula. Background ni hitam, tulisan dia putih. Seperti ini. Tengok. Tengok dan sambil sebut Allah. 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 Sekarang cuba pejam pula. Allah. Maka yang kita lihat itu, dia akan simpan pada memori kita. Tetapi memandangkan karatnya banyak, maksiatnya banyak, dikabur hilang. Sebut Allah. Baru 3 kali sebut Allah, 3-4 kali sebut Allah Ta'ala, teringat pula. Gas kita, isteri kata dah, awak kalau balik ke surau nanti, balik nanti ambil gas. Tolong tukarkan. Ingat tu. Ni yuran ujung tahun ni, ujung bulan ni, yuran anak-anak ni jangan lupa bayar. Mari datang. Ketika mana waktu pejam tu dah mengayap ke tempat lain, buka mata. Itu tip dia. Buka mata, tengok balik, Allah, Allah, pejam mata. Sampailah dia melekat betul-betul dalam kita punya minda kita, memori kita. Macam tasbih lah. Tasbih ni, kalau pegang tasbih, nengok tasbih ni untuk apa tasbih ni? Ini alat untuk ingat Allah, bantuannya. Jadi tak ada masalah lah kita gantung satu tasbih kat kereta kita. Kita gantung kat rumah kita, kat pejabat kita, meja kita semua ada tasbih. Tapi jangan gantung saja. Peganglah. Sebut-sebutlah. Sebagai melatihkan diri. Jadi memandang kalimah Allah, memegang tasbih, ini wasilah perantaraan untuk ingat Allah. Tapi bukan maksud. Kalimah Allah ni cuma tulisan, bukan Allahnya. Cuma nak latih kita supaya sebut dan ingat. Tasbih itu bukan tasbih sebab apa? Kalau orang kata Nabi tasbih pakai jari saja. Pegang, kalau sahabat-sahabat, ya, ada yang pakai batu. Ada yang pakai uncang, dia alihkan, subhanallah, berzikir. Cukup 100. Tapi zaman moden, manusia menciptakan tasbih, menciptakan tasbih digital lagi. Gunakan saja, tak ada masalah. Yang pentingnya nak ingat Allah. Apabila dah sejiwa hati kita dengan Allah, dengan ingat Allah itu, maka tak perlu lagi tasbih, tak perlu lagi kalimah Allah ni. Sebab sudah terbayang dah. Setiap kali terbayang saja. Cuba lihat orang kalau bercinta itu dengan kekasihnya, di mana saja melihat kekasihnya. Walaupun tengok ustaz pun nampak kekasih. Sebab dah sejiwa kan. Dia memandang semua kekasih. Bukan aku melihat tembok. Tetapi dia melihat tembok itu pun ada Laila di situ. Sebab ada Laila dalam tembok tu. Dalam kota tu ada nama kekasih, nama Laila. Maka ke mana saja dia pergi, Laila, Laila, Laila. So kata Laila Baljundun tu. Supaya latihan, latihan untuk ingat Allah. Jadi setelah kita belajar tauhid ini, comparekan sekali, masukkan sekali. Lidah menyebut, minda kita menangkap kalimah Allah itu, pejam mata nampak kalimah Allah tu. Allah, Allah, panjang kalimah Allah tu. Allah. Jadi kita habis sebut saja, inilah nama bagi zat yang wajib wujud, lagi mempunyai sifat kesempurnaan, dan lagi tiada hakikat sebenarnya. Tak tahu hakikat Allah tu macam mana, wallahu a'lam bissawab, tak tahu kita. Yang tidak ada permulaan, zatnya tiada permulaan, sifatnya tiada permulaan. Yang namanya Allah
Sebut Allah, Allah berkali-kali, berulang-ulang kali. Sebab itu ada pepatah menyebutkan apa? Kalau tak dipecah ruyung, mana akan dapat sagunya? Kalau tak dipacak hati kita dengan kalimah Allah tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mana nak pecah hijabnya? Satu lagi kena faham lah. Pecah hijab itu jangan sangka nak kasyaf. Terbuka hijab, nampak itu, nampak ini. Itu bukan maksud tu. Bukan maksud orang-orang berzikir, orang tarekat, orang sufi tu. Bukan. Kalau ada sufi tarekat mendakwa kita pecah hijab supaya nampak alam-alam gaib ni, nampak syurga neraka tu, itu dah khurafat namanya. Khurafat dalam pemikiran kita. Sudah khurafat. Maksud dia terbuka hijab itu, nampak kehebatan kebesaran Allah. Nampak tu bukan nampak seperti nampak benda ni. Kita memahami bahawa terbuka hijab tu, memahami Allah itulah segala-galanya. Itu nama terbuka hijab. Berlaku apa pun fenomena alam ini, perbuatan Allah. Itu terbuka hijab nama dia. Kita balik rumah, nampak isteri kita khidmat, masak tu, menangis kita. Isteri kata, kenapa menangis? Tak ada apa. Rupa-rupanya suami dah terbuka hijab, nampak betapa pemurahnya Allah, pengasihnya Allah, meletakkan kita, jodoh kita dalam rumah dan berkhidmat dengan kita, dan kita pun ambil manfaat daripada situ. Bila lihat anak-anak, nampak ingat isteri. Dengan sebab isterilah lahirnya anak-anak. Itulah kata rasa bersyukur, Alhamdulillah, rasa bersyukur, Alhamdulillah, terus bersyukur. Sebab itu, sebuah tarekat, nama tarekat Syazili, dipanggil tarekat syukur. Sebab apa? Kerana pengamalnya itu mengusahakan bagaimana sentiasa bersyukur terus. Terkena balak, bersyukur juga. Macam mana tak bersyukur? Sebab balak itu, penderitaan itu adalah penghapusan dosa. Habis kenapa tak bersyukur? Dampankan dosa, syukurlah. Tuan-tuan, kalau tanya orang kampung, walaupun dulu 20 tahun yang lalu pernah kerja kat Kuala Lumpur, kalau pergi Kuala Lumpur, sesat tak agak? Sesat kan? Baik. Bila sesat dalam bandar Kuala Lumpur ni, sesat jalan ni, salah jalan ke salah tak kenal jalan? Apa Zul? Cik Zul? Sebab sesat itu sebab tak kenal jalan. Begitu juga keperitan hidup kita ini sebabnya balak itu ke ataupun tak kenal pencipta yang mendatangkan balak? Sebab tak kenal pencipta, itu dia rasa derita terus. Sebab tak tahu jalan, sebab itu dia rasa derita buat kereta. Allah, mana ni jam ni, macam mana ni. Derita kita waktu dalam sesat di Kuala Lumpur dengan jalan-jalan yang lengkar-lengkar ni, sebab tak tahu jalan. Bila kita ni terseksa hidup kita, perit hidup kita dalam dunia ini, sebab apa? Sebab tak kenal Allah. Kalau kenal Allah, terbuka hijab bahawa hakikatnya Allah lah segala-galanya. Kul, katakan Muhammad, kullun min indillah. Setiap sesuatu daripada Allah Ta'ala. Maka rupa-rupanya sakit kita, kepayahan kita, keperitan kita, itu rupanya mengikis dosa-dosa. Oh, untung sangatlah terkikis dosa-dosa ni, Masya Allah. Nikmat besar sangat-sangat. Nak lihat itulah. Sebab setiap saat Allah tidak pernah berpisah dengan kita. Tak pernah. Yang dikatakan apabila manusia itu, seorang hamba itu buat maksiat, maka Allah pun meninggalkannya. Maksudnya murkalah. Bapa kau dah marah kita, tak nak tengok muka kita. Mak marah kita, tak nak muka kita. Marah tu namanya. Tetapi dalam hati mak tu tetap anak aku juga. Allah Ta'ala ni murka dengan hambanya. Tapi tetap ini ciptaan aku, ciptaan terbaik. Ciptaan terbaik. Lebih-lebih umat Nabi Muhammad SAW. Kita ni Masya Allah. Pertama, jadi ciptaan yang terbaik. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami ciptakan insan itu, manusia itu sebaik-baik keciptaan. Dahlah jadi ciptaan yang terbaik. Kedua pula, jadi umat yang terbaik pula tu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi semua terbaik kita ni. Ciptaan terbaik, umat terbaik, penghulu sekali Nabi kita dapat. Pada kita anugerah. Justru itu kalau kita terkena bala bencana berat macam mana pun, ingatlah Nabi.
Kerana menjadi umat Nabi itu dalam keadaan iman dan Islam jauh lebih baik daripada balak yang besar. Itu lebih besar daripada balak yang besar. Nikmat jadi umat Nabi itu. Buat 1 balas 10. Cuba bayangkan. Kena pula bulan Ramadan malam itu Qadar, berganda-ganda lagi bagi 1000 bulan. Nak apa lagi? Langkah ke surau, langkah ke masjid, solat berjemaah ataupun untuk ilmu. Selangkah saja diampunkan dosa, dinaikkan darjat. Dapatkan pahala. Ini nak apa lagi? Nikmat jadi umat Nabi ni. Penghulu sekali Nabi. Nabi umat kepada penghulu sekali para anbiya dan rasul. Sebaik-baik ciptaan. Jadi kalau kita katakan kalau seorang tu berzikir, terbuka hijab, maksudnya apa? Terbuka hijab, faham bahawa fenomena alam inilah ciptaan Allah. Faham itu. Kita memahami ini rezeki, ini kurniaan Allah. Kalau terbuka lagi hijab-hijab itu, sebab itulah sampai ada wali Allah yang terbuka hijab sampaikan memiliki sifat malu yang teramat sangat. Dia tidak boleh berdoa. Kenapa tak berdoa? Dalam hadis menyebutkan tak berdoa ni sombong. Maka itu secara amnya, secara umum untuk semua orang. Tetapi orang yang khusus seperti wali Allah ini yang memiliki tahap, wali pada tahap-tahap masing-masing kan, darjat masing-masing, pangkat masing-masing. Tapi memiliki tahap yang malu amat sangat, mereka tinggalkan doa. Kerana apa? Kerana mereka melihat Allah itu tidak pernah tidak memberi. Nak minta apa lagi? Nak minta apa lagi? Semua Allah beri. Kita bangun malam, Allah yang beri. Kita angkat tangan, Allah yang beri. Datang apa nak doa, ilham, Allah yang beri. Ada tak Allah tak beri? Setiap saat Allah memberi. Jadi nak apa lagi minta-minta? Lah, akhirnya dia hidup ni dalam keadaan pasrah. Itu Masya Allah lah. Kita tak. Kita ini, ya Allah dah lama aku minta engkau belum beri-beri. Itu buta nama dia. Buta. Kalau kita mengatakan ya Allah dah lama aku minta engkau belum beri-beri, bertambah sakit ke bertambah tenang hati kita tu? Sakit. Sebab tak mengenal. Sebab tak mengenal jalan, maka kita sakit. Derita kita dalam kereta tu. Pusing sana, U-turn sana, jam sana, sampaikan jalan sehala pun kita masuk. Allah, terpaksa mundur balik semua. Terseksa tak? Terseksa sebab tak mengenal jalan. Betul kita ni hidup terseksa dalam hidup kita ni. Kenapa? Sebab tak mengenal Allah. Jadi, ini ilmu teori nama dia. Ilmu tauhid yang kita belajar ni, ilmu teori, ilmu akal. Nak faham lah. Faham. Setelah kita belajar, faham pada akal. Baru dipanggil akal yang bertauhid. Tetapi kita nak bagaimana daripada akal bertauhid ni pindah kepada jiwa yang bertauhid. Jiwa yang mengesakan Allah. Di setiap pandangan. Setiap pernafasan. Mengesakan Allah. Kidam. Jadi kidam berarti sedia kala itu sesuatu itu ada dengan tiada permulaan. Maksud sedia kala Allah Ta'ala itu ada zat Allah Ta'ala tanpa ada permulaan, ada segala sifat Allah Ta'ala tanpa ada permulaan. Mustahil dia baharu. Arti baharu sesuatu perkara yang kewujudannya selepas daripada tiadanya. Bermakna baharu itu dikatakan juga perkara yang mempunyai permulaan. Permulaannya ialah tiada. Baharu itu sesuatu yang ada permulaan. Apa tu permulaannya? Permulaan tiada. Baharu juga mempunyai ciri-ciri yang lebih umum, iaitu berubah-ubah. Kalau berubah-ubah, bergerak-gerak, itu baharu itu namanya. Tiap tertib dalil wajib sedia kala Allah Ta'ala ada seperti berikut. Pertama, mustahil Allah Ta'ala pencipta bersifat baharu. Jikalau Allah Ta'ala itu baharu, nescaya berhajat dia kepada yang membaharukan. Yang ini berhajat pada pencipta yang lain. Jadi, mungkin keliru juga dengan bahasa di sini. Bahasa lama. Membaharukan tu. Jikalau Allah Ta'ala itu baharu, apa tu baharu tadi?
Sesuatu yang ada permulaan. Nescaya berhajatlah dia kepada yang membaharukan. Berhajatlah dia kepada pencipta lain tu maksud dia. Berhajat dia kepada pencipta. Sedangkan itu pencipta. Tetapi kerana kan apabila dia tu baharu, dia juga dicipta. Itu mustahil. Padahal yang membaharukannya, yang pencipta yang lain juga berhajat kepada yang membaharukannya. Yakni, kalau dikatakan Allah Ta'ala baharu, berkehendak pula kepada yang membaharukannya. Jika Allah itu dikatakan dicipta, maka dia pula berhajat kepada yang menciptakannya. Begitu seterusnya, Tuhan-Tuhan seterusnya berantai-rantai. Ada pencipta, ada pencipta. Masing-masing ada pencipta. Itu mustahil. Yang demikian itu akan membawa kepada daur dan tasasul. Daur ni pusingan. Contohnya Zaid ciptakan Ali. Ali ciptakan Zaid. Kalau tasasul ini, Zaid ciptakan Ali. Ali ciptakan Ahmad. Ahmad ciptakan Mustafa. Itu tasasul nama dia. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Padahal baharu Allah Ta'ala yang membawa kepada daur dan tasasul itu adalah tidak terima akal. Iaitu dikatakan mustahil. Hasilnya baharu Allah Ta'ala yang penciptalah mustahil. Kesimpulannya tak mungkin ada pencipta. Apabila kesimpulan dalil, apabila mustahil Allah Ta'ala pencipta itu baharu, maka sabitlah, tetaplah lawannya, iaitu wajib Allah Ta'ala pencipta itu bersifat sedia kala, yakni qidam. Inilah maksud daripada pembahasan di sini. Kalau kita kata Allah itu mustahilnya baharu, maka sudah pastilah wajiblah dia bersifat qidam. Apa tu qidam? Sedia kala. Apa tu sedia kala? Wujudnya tiada permulaan. Itulah arti qidam. Daur dan tasasul ni, saya buat kesimpulan je. Kalau artinya tasasul itu berpusing. Si Ali ciptakan Zaid, Zaid ciptakan Ahmad, Ahmad ciptakan Ali. Ataupun Ali ciptakan Zaid, Zaid ciptakan Ahmad, Zaid ciptakan Ali. Antara satu sama lain. Itu berpusing. Maksudnya apa? Terhenti satu sama lain daripada dua benda atas ada kedua-dua benda tersebut. Bermakna ini mustahil. Masing-masing mencipta. Zaid ciptakan Ahmad, Ahmad ciptakan Ali, Ali ciptakan Ahmad. Berpusing terus. Itu mustahil. Itu berdaur tu pusingan. Adapun tasasul ni dia berantai-rantai. Ingat tu je. Tasasul ini dia berantai. Kalau daur berpusing. Kalau tasasul ini pula dia berantai. Dia ada tu pencipta. Dia yang pertama tu memang tak ada pencipta lah. Dia mustahil ada yang menciptakan satu sama lain tu. Dia berantai. Berhubung ataupun bersambung-sambung beberapa perkara. Lepas satu tanpa berkesudahan. Misalnya Zaid menciptakan Omar dan si Omar menciptakan Zaid pula. Keadaan ini adalah mustahil kerana berhimpun serentak dua berlawanan itu dahulu dan kemudian. Ini daur pusingan. Yang demikian itu mustahil kepada pencipta mestilah dahulu ada daripada yang menciptakan. Bagaimana boleh diterima akal manakala Zaid sabit Zaid menciptakan Omar, tiba-tiba Omar menciptakan Zaid pula dengan Omar terkemudian daripada Zaid. Padahal sudah pasti yang adanya kemudian itu tidak boleh sekali-kali menjadikan orang yang terdahulu daripadanya. Inilah dipanggil daur. Maka kewujudan daur adalah mustahil pada akal. Mustahil pada akal, mustahil Allah Ta'ala itu menerima daur. Pusingan, ada yang menciptakan. Tasasul, ini keterangan mustahil tasasul. Tasasul artinya berantai-rantai. Maksudnya berhubung atau bersambung-sambung beberapa perkara lepas satu, tanpa berkesudahan. Dimaksud dengan tasasul di sinilah terhenti ada sesuatu perkara atas ada perkara yang sebelumnya. Dan yang sebelumnya terhenti adanya pula atas perkara yang sebelumnya. Begitulah seterusnya tanpa putus. Misalnya, ada pencipta alam terhenti di atas ada pencipta yang sebelumnya. Begitulah seterusnya tanpa ada kesudahan. Kerana ini juga adalah mustahil kerana membawa pada alam, ada alam tanpa pencipta atau dikatakan pencipta itu tidak ada. Bagaimana ini? Jawapannya,
kerana terhenti wujud sesuatu perkara atas wujud sesuatu yang lain sebelumnya tanpa berkesudahan akan membawa kepada tidak wujud perkara tersebut sama sekali. Kenyataan ini adalah lantaran kaedah berfikir yang berbunyi terhenti ada sesuatu itu di atas ada diri adanya membawa kepada tiada sesuatu tersebut. Ini bahasa kitab lama ni. Dia punya uslub dari bahasanya kitab lama. Tetapi fahamlah tuan-tuan di sini bahawa tasasul itu berantai-rantai, maka ia adalah mencipta, terus mencipta. Bermakna tidak ada yang mencipta sebenarnya. Semuanya dicipta, lemah. Kalau kena dia mencipta dan masa sama dia pula dia kena cipta, ada lemah situ. Misal-misal untuk memahamkan setiap perkataan, tiap-tiap seseorang manusia itu mesti dilahirkan oleh manusia yang serupanya. Ini iaitu bukan lain daripada ainnya, dirinya sendiri. Sebutnya manusia. Maksud kita manusia mesti benda yang sama juga. Manusia. Kalau haiwan, lahirnya haiwan. Kalau manusia, lahirnya manusia. Kalau jin, lahirnya jin. Maka perkataan ini akan membawa maksud tidak akan ada seorang manusia pun yang wujud hinggalah kepada Nabi Adam AS. Juga tidak akan ada kerana dia tidak dilahirkan oleh manusia sepertinya. Misal yang lain ayat, tidak boleh seseorang masuk ke dalam rumah ini jika tiada seorang masuk ke dalam rumah sebelumnya. Maka difahamkan dalam ayat ini, daripada ayat ini, tiada seorang pun yang masuk ke dalam rumah itu kerana masuknya seorang itu ke dalam rumah itu disyaratkan dengan telah masuk seseorang ke dalam rumah dahulu. Padahal tiada seorang pun yang pernah masuk ke dalam rumah itu. Jadi kesimpulannya, sifat qidam ini sedia kala, tiada permulaan adanya. Maka tasasul dan daur itulah sesuatu yang mustahil bagi Allah, bagi diri Allah dan juga sifat-sifatnya. Tak mungkin sama sekali. Ini rumusannya. Rumusannya, muka 48 tu, bandingan misal yang tertib dalam mustahil tasasul. Jadi kalau ada pencipta terhenti di atas ada pencipta lain sama seperti pada sebelumnya, nescaya membawa kepada tiada langsung pencipta. Padahal tiada langsung pencipta itu adalah mustahil. Maka lazimlah, mestilah. Lazim di sini bukan kebiasaannya. Awak pagi-pagi selalunya kalau hari Sabtu Ahad buat apa? Lazimnya saya jogging lepas subuh tu. Oh, itu bukan makna lazim di situ makna kebiasaan. Kita dah biasa kebiasaan. Tapi kalau disebut dalam kitab fiqh, dalam kitab tauhid, lazim tu mesti, tak dapat tidak. Maka lazimlah, mestilah tidak terhenti pada pencipta atas ada pencipta yang lain sepertinya sebelumnya. Demikianlah hingga tiada berkesudahan yang tasasul. Atau kita ringkaskan, jikalau sabit tasasul nescaya membawa kepada tiada langsung pencipta, padahal tiada langsung pencipta itu adalah mustahil pada perbahasan sifat yang wujud, maka lazimlah, mestilah tiada tasasul, iaitu dikatakan mustahil tasasul. Inilah yang kita tuntut pada pembahasan ini. Dalil yang lain pada mustahil tasasul adalah banyak. Carilah dalam kitab-kitab ulama tauhid. Catatan, apabila sebutkan Tuhan bersifat qidam sediakala, maka jadilah dia qadim yang sediakala. Bandingannya seperti Zaid, ni qidam dan qadim samalah sebutan itu, dia punya makna itu. Bandingannya seperti Zaid, apabila dikatakan dia bersifat anjur, yakni nescaya disebutkan dia penganjur, sebab dia sifat anjur, menganjur, maka dia boleh menganjur. Lantaran itu dipanggil penganjur. Di dalam ilmu tauhid, perkataan qadim dan azali adalah sama maknanya keduanya itu. Ini sesuatu yang tiada permulaan baginya. Jadi sudah Allah itu sifat qadim, azali, tiada permulaan bagi adanya dia, tiada permulaan bagi adanya sifat-sifat dia. Adalah qadim dengan sebab panggilan terbagi pada 4 bahagian. Ini pemecahan, pecah cara ilmiah ni. Kaedah qadim sifati, iaitu tiada permulaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Qadim zati, tiada permulaan bagi zat Allah Ta'ala. Maka ini panggil qadim hakiki, sebenar-benar qadim. Qadim sifat dan qadim zat. Kedua, qadim idafi,
iaitu terdahulu sesuatu atas sesuatu. Seperti terdahulu pada nisbah kepada anak. Ini qadim majazi, pinjaman kata-kata saja. Mana dulu, bapak ke anak? Bapak dulu kan? Bapak dulu. Maka adakah qadimnya qadim zati? Tidak. Qadim hakiki? Bukan. Tapi depan qadim apa? Qadim majazi. Mana dulu? Bapak dulu. Ini pinjam saja kata-kata. Perkataan majazi, kita belajar tauhid ni, ataupun baca kitab-kitab tasawuf tinggi, sebut saja majazi, itu hukumnya apa? Itu maknanya apa? Hanya meminjam kata-kata saja. Macam kita kata kudrat kan. Kita pun sifat kudrat juga. Kudrah, iradah, ilmu, hasab, besar kalam. Tapi kudrat kita ini, kita hanya pinjam kata-kata je. Kita ni hidup sebagai manusia, kena beribadat pada Allah Ta'ala. Hidup kita ni, hidup apa? Bahasa apa ni kita pakai ni? Hanya pinjam kata-kata hidup. Padahal kita ni tidaklah ada sifat hidup. Kita ni hanyalah diperhidupkan. Seorang guru mengajar. Oh, banyaknya ilmunya. Mana dia ada ilmu? Ilmu tu sifat Allah Ta'ala. Itu dia boleh mengajar tu. Itu diperilmukan. Saya hendak hajat hati tu nak nikah lagi lah. Ada hajat hati nak nikah lagi. Hendak tu, berkeinginan itu, kita tidak ada sifat kehendak, tetapi diperkehendakkan. Jadi kita ni diperkuasakan, diperkehendakkan, diperilmukan, diperhidupkan, diperdengarkan, diperlihatkan, dipertuturkan. Ada Allah lah secara hakikinya, realitinya, pemilik sifat kuasa, kehendak, ilmu, hidup, mendengar, melihat dan berkata-kata. Yang ada pada kita dipanggil sifat majazi saja. Sifat ma'ani, tapi sifat yang bersifat majazi. Hanya meminjam kata-kata, bukan yang sebenarnya. Qadim zamani pula, iaitu lalu masa atas sesuatu. Sekurang-kurangnya setahun. Seperti sebuah rumah bila berusia setahun, maka dikatakan rumah qadim, rumah lama. Itu pada tempoh masa. Hanya pinjam kata-kata saja, majazi. Qadim juga, qadim zamani, zaman. Hadha indi jawal, hadha jawal jadid, la, hadha jawal qadimun. Ini adalah handphone yang lama, qadim. Jadi bukan qadimnya awal dari permulaan tu, itu sifat Allah Ta'ala. Adapun qadim kita, qadim zaman ni, qadim majazi, hanya pinjam kata-kata. Maka qadim hakiki, qadim sifati zati, tiada harus, yang haram dikatakan kepada lain daripada Allah Ta'ala. Kalau kita kata kita berkuasa, kalau ditanya betul ke berkuasa, kita tak ada lah, hanya pinjam kata-kata dia berkuasa. Saya hidup, manusia ni hidup, bekerja, mencari makan, nafkah. Kita hanya pinjam kata-kata hidup saja. Padahal kita ni diperhidupkan Allah Ta'ala, bukan secara sebenarnya. Jadi qadim hakiki yang sebenar-benarnya ada pada Allah itu. Sebut saja Allah, kita selalu ulangkan, sebut saja Allah, itu menceritakan tentang zat dan sifat-sifatnya. Zat dan sifat-sifatnya. Baik. Jadi qadim zamani ini, maka qadim hakiki, yakni qadim sifati dan qadim zati. Tiada harus, yakni haram dikatakan kepada lain daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita sambung pengajian kita akan datang, baqa', kekal. Nanti pun ada cerita juga kekal hakiki, kekal yang hakiki dan kekal majazi. Kekal hakiki, kekal yang tiada permulaan. Adapun kekal syurga, syurga pun kekal juga kan. Manusia penghuni syurga pun kekal juga. Tapi itu kekal majazi saja. Kekal aridi namanya. Kekal aridi, kekal yang mendatang. Bila ada sifat kekal? Apabila ada sifat qadim. Apabila diwujudkan. Kita ini penghuni syurga, neraka, penghuni neraka itu kekal.
Kekal yang mana ada permulaan. Adapun Allah Ta'ala kekal hakiki, kekal yang mana tiada permulaan. Manusia, neraka, syurga ini setelah diadakan baru ada sifat kekal. Kalau tidak ada cipta, tidak ada sifat kekal tu. Itu perbezaan kekal Allah Ta'ala dan kekal ciptaannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambungkan yang kita akan datang. Mudah-mudahan kita taufiq insya-Allah. Jadi kita punya kuliah kita insya-Allah sebulan dua kali kan. Minggu pertama hari Sabtu dan juga minggu kelima lah, minggu ekstra namanya. Hari Sabtu jatuh saja minggu ekstra tu insya-Allah adalah. Minggu ekstra ni 29, 30, 31 tu. Minggu-minggu tu. Jadi tak kira lah jatuh 29 ke 30 atau 31, yang penting hari Ahad, hari Sabtu, insya-Allah adalah kuliah kita tu. Jadi biar kita belajar dapatlah 2 kali tu, okeylah tu 2 kali, sebulan 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wa wa subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi. Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.